Baik, bila berkait isu ketelusan dan integriti ini, pastinya pegawai dan anggota penguat kuasa lah antara yang perlu memegang amanah dengan sebaik mungkin dan tidak mudah terpalit atau bersekongkol dengan aktiviti jenayah. Jadi, isu ini kami panjangkan kepada pakar kriminologi yang juga bekas Presiden Transparency International Malaysia, Datuk Seri Akbar Sata. Di talian Skype sekarang, Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Datuk Seri, pegawai kanan imigresen bersubahat dan bersekongkol untuk lakukan aktiviti jenayah, lebih-lebih lagi dalam bidang kuasa mereka sendiri. Jadi, apa dan di mana silapnya? Yang pertama, saya terkejut sebab ia merupakan seorang pegawai kanan wanita. Maknanya beliau ni tak takut kepada Tuhan. Yang kedua, kita dapati bahawa selalunya orang macam ni dia nak hidup mewah dengan cepat. Sedangkan pangkat yang ada tu saya rasa gaji pun tak habis makan. Tetapi nak hidup mewah lagi. Selain daripada itu ialah isu integriti. Walaupun kita diberi pangkat tetapi pastikan juga kita kekalkan integriti. Kerana perbuatan ini yang memasukkan parti ini merupakan kita anggap sebagai musuh negara lah. Sebab ia akan melibatkan masa depan cucu kita. Datuk, laporan tadi menyebut COP Immigration Malaysia yang disyaki palsu adalah antara modus operandi yang diguna pakai dalam sindiket ini. Jadi adakah semudah itu jenayah dilakukan dan apa yang sepatutnya dilakukan supaya ada jaminan ketelusan dalam isu ini? Saya rasa sudah sampai masanya jabatan ini memastikan dan juga mengadakan integrity testing. Iaitu kerana terlalu banyak pegawai terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang tak baik, terutama sekali dalam kemasukan parti. Begitu juga dengan COP, kita dapati di Malaysia ni kita boleh beli satu lori pun COP, tapi tidak ada undang-undang. Sepatutnya dari segi apabila kita nak keluarkan COP, terutama sekali milik kerajaan, patutnya kita adalah register dan sebagainya supaya apabila berlaku sesuatu kita tahu ia merupakan satu perbuatan orang yang tak baik. Tetapi dari segi ini amat malang lah kita lihat kepada pegawai imigresen itu sendiri yang menyediakan COP itu demi kerana hilang panduan dan juga kerana nak sedikit wang, sedangkan negara ini akan menghadapi masalah yang besar dari segi parti dan juga masalah sosial termasuk juga jenayah. Ketika frontliners negara bekerja keras mengekang penularan COVID-19 dalam negara, tapi pengkhianat ini bertindak bawa masuk ancaman terhadap wabak penyakit itu ke dalam negara. Datuk lihat perbuatan ini boleh dimaafkan dan lagi satu, apa tindakan yang sewajarnya diambil? Saya rasa tanya siapa pun, tiada siapa yang akan memaafkan. Terutama sekali rakyat kerana mereka ni sedih melihat kepada terlalu ramai rakyat-rakyat asing dan kebanyakan daripada kita ni bercakap di antara kita itu sudah mesti kebanyakan dari mereka ini adalah parti. Jadi ini merupakan satu kerugian besar. Dan juga kita dapati hukuman yang sedia ada tu cukup, iaitu di bawah jenayah terancang 130V kandung kesaksian. Saya rasa itu dah cukup kerana maksimumnya 20 tahun. Tetapi yang mustahak ialah di bawah SOSMA seperti dinyatakan oleh Datuk CPO tadi, iaitu yang ini kita selepas boleh siasat dalam 24 jam tapi kita boleh sambung lagi 28 hari. Selepas itu apabila kita ada disabit, apabila kita percaya kita salah, maka kita hanya boleh keluar sehingga mahkamah rayuan. Maknanya kita akan berada dalam penjara seperti yang dinyatakan dalam akta itulah. So ini merupakan satu patut kita berhati-hati kepada sesiapa saja, terutama sekali yang punya kuasa dari segi parti ini hendaklah kita berhati kerana apabila kita ditangkap maka masa depan kita gelap dan juga ini memberikan satu malu kepada keluarga lah. Betul. Baik, terima kasih Datuk Seri atas penjelasan. Itu dia Datuk Seri Akbar Sata mengulas tentang isu pengkhianat negara yang bersubahat membawa masuk pendatang haram ke tanah air.